الحمد لله القائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kalian dan kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaati segala arahannya. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sempena dengan kedatangan tahun baru Hijrah 1443 yang bakal menjelang beberapa hari lagi, marilah kita mengambil pengajaran daripada peristiwa hijrah yang dijadikan asas oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam menentukan permulaan kalendar umat Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hijrah adalah menjadi persimpangan penting dalam perjalanan dakwah dan harakah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah menjadi titik perpisahan antara peringkat lemah dan kuat, zaman kehinaan dan kemuliaan, di antara situasi Islam diperintah dan direndahkan dengan situasi Islam memerintah dan bermaruah. Menghayati sejarah hijrah mampu mengangkat kembali martabat Islam dan umatnya, menyemarakkan roh nadi setiap Muslim untuk terus segar berdenyut bagi melihat kemenangan dan kekuasaan agama Allah di buminya. Inilah nilai manifestasi hijrah yang seharusnya tercetus setiap kali berulangnya sambutan kedatangan tahun baru hijrah dan setiap kali dibuka diari takwim hijri sepanjang tahun. Muslimin yang diberkati Allah sekalian, hijrah nabawiyah didokong padu oleh muhajirin dan ansar. Para muhajirin sanggup meninggalkan tanah kelahiran, harta benda dan keluarga semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam surah Al-Hashr ayat ke-8. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun, yang bermaksud kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari halamannya dan harta bendanya semata-mata kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaannya, serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan amalannya. Sementara golongan Ansar pula, mereka menyambut baik kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para muhajirin dengan penuh kemurahan hati dan mengorbankan segala harta serta sanggup berkongsi kehidupan bersama muhajirin. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan siapakah golongan Ansar ini di dalam surah Al-Hashr ayat ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yang bermaksud dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tiada manusia yang paling layak mendapat pertolongan dan bantuan Allah lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kelayakan ini tidaklah dijadikan alasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabaikan wasilah bagi mencapai kejayaan. Ini dapat dilihat dari ketelitian dan kehalusan perancangan strategi yang diatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tanggapan terburuk bagi risiko yang bakal dihadapinya dan tidak meninggalkan sebarang pertimbangan untuk ruang kegagalan. Analoginya seperti kapal yang telah dibina dengan seteguh mungkin dan dipandu pula dengan nakhoda yang berkemahiran, akhirnya datanglah arus yang memudahkan perjalanannya dan angin kuat yang memandu arahnya, melajukan perjalanan sehingga boleh sampai ke destinasi dengan selamat dan dalam tempoh sesingkatnya. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berlangsung menurut acuan ini. Ia dapat dilihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam cukup berahsia dan hanya memberi maklumat kepada mereka yang perlu
dan boleh bertindak mengikut keperluan perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teliti ini. Pula dibantu oleh daya usaha Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan bantuan keluarganya dan orang-orang bawahannya. Inilah nilai perhambaan ketika merancang dan berusaha sebelum bertawakal dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang semampu dan selengkapnya mesti disusun atur sebelum tiba pertolongan langit yang menatijahkan manisnya sebuah kejayaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hijrah memartabatkan peranan institusi masjid. Ini dapat terlihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membina Masjid Quba. Setibanya di sana, Allah Subhanahu wa taala merakamkan langkah mulia itu dalam firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat ke-108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksudnya, sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat bagi membersihkan, menyucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka, zahir dan batin. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menjadikan pembinaan Masjid Nabawi sebagai langkah pertama di destinasi akhir hijrah setiba di perkampungan Bani Najjar. Ini kerana masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperanan utama sebagai tempat ibadah, pusat komuniti, pejabat pentadbiran, mahkamah keadilan dan madrasah tarbiyah yang melahirkan ulama dan pendakwah. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa melalui peristiwa hijrah ini memberi pengajaran kepada kita bahawa dakwah perlu dinaungi oleh organisasi yang kuat lagi tersusun, yang mempunyai pimpinan, pendukung dan perancangan yang baik. Dakwah juga memerlukan kuasa politik atau daulah yang kuat dan mampu menaungi kerja-kerja dakwah seperti mana yang berlaku setelah tertegaknya negara Madinah. Dakwah juga memerlukan perpaduan yang utuh dalam kalangan umat Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Masjid sebenarnya menjadi pusat utama dan terpenting di dalam dakwah, seperti mana yang dimainkan oleh Masjid Nabawi dalam mentarbiyah, mendidik dan dalam menguatkan ikatan persaudaraan umat Islam. Untuk itu, demi menyemarakkan usaha memartabatkan Islam, marilah kita seluruh umat Islam mengambil iktibar dari strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ini, dengan kita berusaha memastikan negara kita dipimpin dan didominasi oleh kepimpinan Islam. Kita menguatkan perpaduan dan persaudaraan Islam
di samping menjauhi faktor-faktor yang membawa kepada perpecahan, serta memperkasakan fungsi masjid sebagaimana fungsi ibadah, keilmuan, perpaduan dan pusat sokongan masyarakat setempatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Makkah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan kedatangan tahun baru Hijrah ini juga, marilah kita bermuhasabah, kerana ianya menunjukkan kepada kita kepada satu perkara yang penting. Dengan kedatangan tahun baru ini, bermakna semakin meningkatnya umur kita dan semakin dekatnya kita dengan kematian. Bagi orang yang cerdik, mereka akan bermuhasabah sepanjang umur mereka. Adakah ianya dihabiskan untuk perkara-perkara yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka, ataupun sebaliknya, kerana mereka senantiasa ingat akan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa kedua tapak kaki anak Adam itu tidak akan bergerak di padang mahsyar melainkan setelah ditanya berkenaan dengan 4 perkara. Di antara yang ditanya ia berkenaan dengan umurnya, bagaimana dihabiskannya. Maka marilah kita bermuhasabah sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menemuinya. Ingatlah, ajal tidak mengenal sesiapa. Tidak semestinya orang muda mati lewat daripada orang tua. Tidak semestinya orang segar sihat mati lewat daripada orang yang sakit.
Berapa ramai orang yang sihat pergi melawat mereka yang sakit, tiba-tiba mati sebelum matinya orang yang sakit itu. Marilah kita bermuhasabah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah amalan kita? Jika sekiranya kita pernah menzalimi seseorang, maka inilah masa untuk kita meminta maaf terhadap orang yang kita zalimi. Jika sekiranya kita masih berhutang, maka berusahalah untuk melangsaikan hutang kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Di kesempatan ini juga marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban dan berjihad sehinggalah cahaya Islam ini dikecapi oleh kita dan anak cucu kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Quran Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat kamu dan salam kamu ke atasnya dengan sebenar-benarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم انصر الدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين اللهم انصرهم في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله على آلائه واشكروه على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر